Assalamu alaikum Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Sayyidina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Faqala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Sambung kitab penawar bagi hati pada muka surat 72. Pada perenggan yang pertama yang akhir, sebab perenggan yang pertama yang mula tu kita dah baca pada hadis 40 baru-baru tadi. Jadi hadis yang sama. Maka di perenggan yang pertama yang akhir tu adalah zuhud itu. Ambil daripada situ insya-Allah. Faqala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu. Jadi zuhud itu terjadi ia kerana ilmu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alladhina utul ilma, qala Allah Ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, celaka kamu, bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Sampai situ dulu. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita panjat syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang tidak terkata dan tidak terhingga. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah sentiasa berikan nusrah serta bantuan kepada umat Islam di mana sahaja, termasuk sekarang ini yang masih lagi bergolak di bumi Palestin. Allahumma amin.
Yang dikasihi Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Jadi perbincangan kita pada malam ini berkisar tentang zuhud. Masih lagi dalam bab zuhud. Maka kata musannif tadi adalah zuhud itu terjadi ia zuhud kerana ilmu. Maknanya untuk seseorang itu menjadi zuhud mestilah berpunca dengan ilmu. Kalau kita tiru tak jadi. Dia jadi sat, tapi tak dinamakan zuhud macam tu. Kerana zuhud tu mesti daripada ilmu, artinya dipelajari oleh kita orang awam ni. Sebab Allah Ta'ala bagi ilmu tu dalam dua bentuk. Satu yang kita maklum, ilmu yang berbentuk kasbi, kita usaha, kita cari, kita belajar, kita berbincang, seumpama pada malam ni. Lalu Allah berikan kefahaman di atas usaha kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kata ilmu tu tanpa usaha. Ini yang disebut oleh ulama ilmu laduni. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun dia tak usaha, Allah bagi. Lalu dia mendapat kefahaman itu. Baik. Lalu untuk nak jadi zuhud, kata musannif, mesti dia melalui jalan ilmu. Tak kiralah ilmu tu berbentuk ilmu yang berbentuk kasbi tadi, usaha, ataupun ilmu yang anugerah Allah. Dia mesti melalui ilmu. Kerana sabda Nabi ini saya cuba tengok tadi, bukan saya pun baca bab Tuan Haji bagi tahu tadi. Orang panggil duk benang. Jadi ini ayat daripada, tengok di bawah tu, surah Al-Qasas ayat 80. Kerana sabda Nabi tu dia tergantung. Saya pun tak sempat nak semak apakah ada ayat selepas daripada itu. Mungkin tertinggal dan seumpamanya. Lalu kita ambil dalil daripada yang kedua tu, daripada firman Allah, daripada Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 80. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Dia ada sikit lagi ayat penghujung tu, wala yulaqaha illa sabirun. Kalau boleh tambah yang saya bacakan tadi, tambah sikit, wala yulaqaha illa sabirun. Itu ayat yang ke-80. Ini adalah dalil yang didatangkan oleh pengarang kitab, penulis kitab ni, untuk menunjukkan bahawa untuk seseorang itu jadi zuhud mestilah dari sudut ilmu yang dia pelajari, ataupun mestilah berbekalkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok apa yang Allah sebut dalam ayat ni. Wa qala allazina utul ilma, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, wailakum, celaka kamu, sawabullahi khairun, bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik, liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang soleh. Lalu ayat yang selepas daripada tu, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah yang diucapkan ini
Maksudnya yang berkata celakalah mereka tu, melainkan kata Allah yang bercakap macam tu orang-orang yang sabar. Pasal apa dikait dengan orang sabar? Baik, ayat sebelum tu saya melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengambil ayat ini daripada sebelum itu. Ayat yang disebut di sini sebagai dalil bahawa zuhud itu mestilah dengan dasar ilmu. Ayat yang sebelum itu ayat yang ke-79. Ayat yang ke-79 Allah cerita, saya tak maulah baca ayat tu tak jadi panjang. Cuma kita nak orang panggil apa? Ilah kenapa ayat yang kedua, ayat yang ke-80 ini menjadi dalil tu. Baik, dalam ayat yang ke-79 Allah Ta'ala berfirman, ataupun Allah Ta'ala bercerita dalam ayat tersebut tentang seorang hamba Allah yang Allah kurniakan harta benda yang banyak. Siapa dia tuan-tuan? Yang kita pernah perasan dalam sejarah umat manusia, Qarun. Nama pun sinonim dengan harta yang banyak. Baik, jadi Qarun ni pendek cerita, oleh kerana dia harta banyak, hebat, mewah, segala apa yang ada kat dia itu menjadi igawan orang sekeliling. Satu hari dia keluar, dia pergi keluarlah jumpa masyarakat kaum dia. Lalu dia pakai dalam keadaan yang megah. Dia ada semua. Kenderaan dia mewah. Kalau zaman dulu apa dah, unta yang hebat lah. Kalau kuda-kuda yang lengkap, yang gagah perkasa, begitu. Yang ada kereta di belakang tu, kan? Maka kata Allah dalam ayat tu, bila orang ni, manusia ni tengok, terutama manusia yang dalam hati dia penuh dengan cinta kepada kehidupan ni semata-mata, yang tak ingat apa matlamat hidup, dia tak tahu. Lalu bila tengok Qarun dengan mewah, dengan megah, dengan keindahan semua yang ada pada dia, lalu orang-orang tu pun kata Allah, tak sebut Allah lah, tu saya sebut. Depa tengok-tengok, depa kata kalaulah apa yang ada pada Qarun ni kita juga ada, seronok. Memang hidup ni cukup lah. Masing-masing teringin, masing-masing berangan-angan nak macam Qarun. Lalu di situ juga ada orang-orang yang disebut sebagai orang berilmu. Tuan-tuan, orang yang berilmu ni kalau zaman tu ahli kitab lah. Kalau zaman kita orang yang mengaji lah, orang yang sentiasa duduk dalam kuliah-kuliah ilmu, ahli ilmu lah tu. Tuan-tuan termasuk lah tu. Bahkan tuan-tuan lagi hebat. Hari-hari ada pengajian. Orang yang bercakap pada malam ni mungkin ada sikit saja. Tuan-tuan hari ni hadis, hari ni fiqh, hari ni tauhid, masya-Allah. Tu jadi bila duduk dalam situasi tu, itu dinamakan ahli ilmu juga. Yang lebih khusus kepada para alim ulama lah. Golongan yang tu dia panggil faqih. Baik. Jadi bila ahli ilmu yang ada di kalangan mereka ni dengar ucapan tu, ni Allah cerita, Allah sendiri ulang balik ucapan mereka. Nak bagi tahu, Allah kata mereka ni bercakap, mereka kata apa? Wa qala allazina utul ilma. Ni Allah ulang balik ibarat yang orang-orang tadi, orang-orang yang diberikan ilmu tadi bercakap. Bila tengok ahli dunia ni, maksudnya orang-orang cinta dunia, dia tak tahu matlamat hidup ni, terpegun dengan keindahan, kemegahan yang ada pada Qarun, lalu depa bercakap macam tadi. Allah ulang balik. Allah kata wa qala alladzina utul ilma, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, wailakum,
celaka kamu. Ni orang ilmu di kalangan mereka cakap balik kepada orang-orang hak terkejut kemewahan Qarun tadi, yang terpesona dengan kemewahan Qarun tadi. Tuan-tuan, orang-orang yang ada ilmu ni kata, celaka kamu, bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik. Kamu tahu tak, hak kamu duk teringin-teringin, yang sebenarnya yang lebih baik itu pahala daripada Allah. Hak ada Qarun tu tak ada nilai pun. Tu dia tuan-tuan. Allah datangkan cerita ni sebab apa? Bukan saja-saja, bukan retorik, tapi Allah datangkan nak bagi tahu Allah sokong golongan yang petikai orang yang tak ada matlamat hidup tadi, yang semata-mata hanya terpaut dengan keindahan dunia sampai kosong daripada ingat Allah dalam hati. Allah ulang balik. Allah ulang balik apa mereka kata. Mereka kata sawabullahi khairun, bermula pahala Allah itu lebih baik liman amana. Kalau kamu orang beriman, kalau kamu orang beriman, maksudnya seolah-olah ada juga di kalangan yang bercakap tadi tu, mungkin orang beriman juga bercakap. Orang tu hak di kalangan yang bercakap tadi, yang terpegun dengan Qarun tadi, boleh jadi ada juga di kalangan mereka yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu mereka peringatkan, kalaulah kamu orang beriman wa amila salihan, dan kamu orang yang beramal soleh, ingat pahala lebih baik. Hak duk kat Qarun tu tak ada apa pun. Jadi inilah sebagai dalil bahawa orang yang ada ilmu tadi, pasal apa dia boleh cakap macam tu? Pasal apa dia nampak pahala lebih baik daripada apa yang ada kat Qarun? Pasal dia ada ilmu. Sebab dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam tentang keindahan yang sebenar, yang hakikat, yang lebih baik daripada keindahan dunia ni adalah keindahan hari akhirat, syurga yang Allah sediakan untuk orang yang beriman. Jadi kata musannif, inilah dalil dia yang menunjuk atas orang yang nak jadi zuhud tu, dia kena ada ilmu baru dia boleh beza. Betul ke hak yang duk kat Qarun ni lebih baik, ataupun pahala hak Allah Ta'ala nak bagi tu lebih baik? Sebab tu tuan-tuan, Nabi bagi tahu kepada umat, orang yang bangun subuh, lalu sebelum dia sembahyang subuh, dia solat 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat subuh paling kurang, maka Allah akan berikan kepada seorang itu dia punya kelebihan, seolah-olah, bukan seolah-olah, hakikatnya di sisi Allah, kehebatan ataupun suatu yang sangat indah, suatu yang sangat mahal, yang mengatasi dunia dan seisinya. Dunia maksudnya langit dan bumi dan segala isi. Tu dia tuan-tuan. Semayang subuh, sebelum sembahyang subuh buat 2 rakaat. Tu orang kaya. Tuan-tuan nak tengok orang kaya, tuan-tuan tengok waktu subuh. Tu orang beriman. Dia tengok orang keluar daripada masjid waktu subuh. Ni muka orang kaya. Muka orang kaya. Allah. Tuan-tuan, kita tak perasan. Kita tak perasan kata kita turun pada masjid waktu subuh, kita mai awal. Itulah golongan yang disebut oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang kaya. Apa maksud saya kata mereka orang kaya? Kerana Allah janji melalui sabdaan Nabi, Allah akan bagi suatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita tuan-tuan buat kerja semua hidup tak dapat. Tak dapat. Yang kata nak dapat hak kata dunia, isi lagi lah, kita dapat tempiasan sikit-sikitnya. Tu Allah dah bahagi siap-siap. Allah dah bahagi. Orang ni dapat banyak ni, orang ni dapat banyak ni. Sebab tu kalau kita ada sifat ni melalui ilmu ni,
hidup manusia ni tak ada sifat hasad dengki. Dia tak ada marah orang kaya tu. Orang kaya tu tak ada pandang hina orang miskin ni. Sebab apa? Sebab masing-masing ada sifat zuhud. Dan sifat zuhud tu mengajar hak duduk kat orang kaya tu Allah nak bagi kat dia. Hak duduk kat kamu orang miskin juga Allah bagi. Allah Ta'ala nak hak kaya bersyukur, hak miskin juga bersyukur. Macam mana? Kena melalui ilmu. Barulah manusia akan sentiasa rasa kaya. Tu. Hak miskin akan rasa kaya, hak kaya biasalah. Dan dia akan kaya dari sudut hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar, miskin pun boleh rasa kaya, hak kaya telah tentu. Apabila dia memahami kekayaan yang sebenar, Allah Ta'ala bagi dia dunia, Allah Ta'ala bagi dia akhirat. Cukup Lagi kita tengok ada di bawah tu. Jadi kata musannif, inilah dalil bahawa seseorang yang nak mendapatkan satu sifat yang mahal ini, iaitu sifat zuhud, dia mesti ada ilmu. Dia mesti ada ilmu. Kalau tidak, dia akan jadi macam hak duk terpegun dengan harta benda korun tadi. Aku duk berayan, lepas tu tak mau kerja, jadilah Pak Pandai ataupun Mak Jenin. Saya tahu orang dulu-dulu. Jadi bila dia ada ilmu, dia akan jadi satu pihak lagi. Dia akan nampak hakikat sebenarnya kekayaan itu hak mana. Iaitulah pahala ataupun janji daripada Allah dan Rasul. Itulah sebenar yang lebih baik. Tu nak kena ada ilmu lah. Maka dengan ilmu barulah manusia itu boleh menilai yang sebenar dalam kehidupan seharian. Baik. Telah menerangkan Allah Ta'ala, telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Ayat waqala alladhi tadi, ayat 80 surah Al-Qasas. Di dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Maknanya apa? Siapa-siapa yang Allah berikan dan kurniakan pada dia ilmu, faedahnya insya-Allah dia akan Allah anugerahkan sifat zuhud. Itu tuan-tuan. Bila kita duduk dalam golongan yang sentiasa suka pada ilmu, tuan-tuan kena rasa seronok. Apa sebab saya kata begitu? Sebab insya-Allah faedah daripada ilmu Allah akan kurniakan zuhud. Zuhud saya sebut di awal dulu adalah suatu definisi yang sangat luas. Dia bukan kita melihat kepada orang panggil apa, tinggal terus benci pada dunia. Dia ada definisi masing-masing mengikut ulama, tapi secara umumnya dia menunjukkan satu tindakan yang bermula daripada hati, bukan perbuatan, bukan suatu yang dia milik. Maknanya kita tak boleh nilai dengan apa yang ada pada diri dia, tapi sesuatu yang dikaitkan zuhud itu adalah bertempat di hati, baik dia kaya, baik dia miskin. Bukan orang kaya tak zuhud, bukan orang miskin semestinya zuhud. Begitu. Boleh jadi orang kaya tu zuhud, dan boleh jadi orang miskin juga zuhud kalau dia ada ilmu. Gitu. Maka sebab itu kata musannif tadi, bila orang tu ada ilmu, tapi ilmu yang khusus lah. Ilmu yang dimaksudkan sini ilmu tasawuf, ilmu yang mencucikan hati. Kalau mengaji fiqh tak dapat. Fiqh lain, mengaji tauhid lain pula. Itu nak mengenal. Adapun untuk nak dapat zuhud ni, dia kena mengaji tasawuf. Mungkinlah orang kata tasawuf ni agak janggal lah. Ilmu akhlak, sedap sikit, tapi sebenarnya sama. Ataupun ilmu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu tapi asalnya tasawuf dah jadi biasa kono.
Kita alhamdulillah, kita ulama kita ramai. Ulama kita ramai, bila sebut tasawuf kita bincang balik, tak ada masalah. Tuan-tuan semua dah biasa. Itu. Alhamdulillah, itu satu nikmat tuan-tuan. Allah Taala anugerahkan para alim ulama yang ramai di kalangan kita, insya-Allah. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Walaupun zuhud ni satu kalimah saja. Satu kalimah saja, tapi dia ada pangkat-pangkat dia, kedudukan dia juga. Ada A, ada B, ada C. Begitulah. Tengok. Pangkat yang pertama, pangkat zuhud ni, kedudukan yang pertama yang kata zuhud, bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Ni dia panggil anak tangga pertama untuk orang yang nak menuju ke sifat zuhud ni. Hati dia bila cenderung ke dunia, dia zuhud. Macam mana tu? Hati nak cenderung ke dunia, dia mula mengelak. Dia kata, dia kata kat diri dia lah, bukan kata ke orang. Kita faham lah. Awal tu zuhud ni berkaitan untuk seseorang itu mencapai sifat ini, bukan menilai orang. Kita nak sifat tu duduk dalam diri kita, maka kita kata kat diri kita lah. Kita kata hang ni nampak macam dah lalai ni. Tu kita sendirilah cakap kat diri kita. Tuan-tuan biasalah duk bisik ataupun duk, dia panggil interaksi kan. Kadang-kadang kita berjalan, kita duk bercakap seorang-seorang. Bukan cakap seorang-seorang, dia main. Jom kita pergi rumah tu. Ni dalam fikiran ni, bukan duk dekat mulut. Kita juga jawab, nanti dulu nak pergi minum dulu. Bukan kat mulut cakap ni, lintasan-lintasan. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Lalu orang yang zuhud peringkat awal ni, bila hati dia nak seronok sangat, dia mula tegur, tak elok macam tu. Ni zuhud peringkat pertama. Kata musannif, zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Nak lupa Allah, tu cenderung pada dunia. Kalau kita ambil sesuatu, kita ingat Allah, tu bukan dunia tuan-tuan. Tuan-tuan nak kereta besar, bila start cah-cah-cah-cah, teringat masjid, tu akhirat. Akhirat selalu start motor bunyi tu nak pergi mana? Nak pergi mengaji. Akhirat tuan-tuan, duk perah tak sampai lagi ke tempat mengaji, tak sampai lagi ke masjid nak sembahyang. Pahala. Dia jadi akhirat, dia bukan dunia lah. Tu dia melihat kepada tujuan nawaitu, apa niat kita. Maka kata musannif, peringkat awal zuhud ni bila hati dia cenderung nak lupa Tuhan, tu kata dunia tu, dia nak lupa, dia nak lalai, dia ingat benda-benda yang seronok, dia lupa dah nak selawat kat Nabi, dia lupa dah nak sebut kalimah thayyibah la ilaha illallah, Allah contohlah. Hak dia duk biasa duk zikir, dia lupa dah. Tu dia panggil cenderung pada dunia. Dia pun tegur, hang dah lupa Allah kan? Dia tegur diri dia sendiri tu, dia panggil itu zuhud tahap pertama. Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Itu tadi, dia lawan sungguh, dia lawan sampailah hak yang dia cenderung kepada dunia tadi, nak lupa Allah tadi, tak jadi lupa Allah. Mula selawat, mula tasbih, mula tahmid, mula takbir umpamanya. Dia dah ingat balik Allah, maka itu dia panggil tahap pertama zuhud. Zuhud dah tu. Kita dah ingat zuhud ni pakai baju koyak, makan orang panggil pun nasi sikit-sikit, makan banyak tak boleh. Boleh nak makan banyak, jangan sampai terkeluar balik, sudah lah. Lepas tu nak sembahyang tak larang, jangan.
Kalau makan banyak lagi kuat semayang. Makan. Tapi bila makan banyak tak larat. Itu yang tak boleh makan banyak. Baik. Itu dia panggil kita lawan hati kita. Itu dah dikira peringkat awal. Tapi belum lagi zuhud. Belum lagi zuhud. Dia cuma panggil anak tangga pertama nak menuju ke zuhud. Itu dia. Pangkat ini bukan zuhud. Kedudukan ini bukan zuhud lagi, tetapi permulaan bagi zuhud. Tapi kita dah masuk dalam, dia panggil stand dia. Orang panggil garisan pertama lah. Kan kita nak lawan lari tu, anak kita nak lumba lari, dia ada garisan putih. Sebelum pelepas tu tembak ataupun bagi isyarat lari, dia duduk kat garisan putih. Jadi orang yang duk lawan hati umpama macam tu lah. Dah bersedia nak lari, nak masuk dalam kategori zuhud lah. Bagus dah tu, alhamdulillah. Yang kedua, sifat ataupun kedudukan orang yang menuju zuhud ni, kedudukan yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia. Liar di sini maknanya lari. Kita tengok ayam ataupun binatang liar, kita nak tangkap tak boleh, dia lari. Hati kita ni ataupun manusia yang dah mula masuk kepada nak mencapai sifat zuhud tu, dia mula liak lah. Dia mula liak. Hati dia ni, dia mula nak nak tinggal dah. Tu dipanggil liak tu. Dia duk usaha nak ingat apa yang dia nak buat untuk ingat Nabi. Apa yang dia nak buat untuk dapat cinta Rasul. Apa yang dia nak buat untuk Allah redha. Ni pangkat yang kedua. Apa? Sebab bila dia liang daripada dunia, dia mula jadi mudah nak pergi ke akhirat. Sebab apa kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mungkin ke depan kot ada hadis ni. Jadi kata Nabi, cinta kepada dunia adalah punca setiap ataupun segala kejahatan, segala kesalahan, kesilapan. Tu dia. Tu yang menjadikan dia rasa tak boleh. Kalau pi tani sekali lagi silap-silap tak semayang duha orang jawab dia. Dia dah omong apa? Dia dah rasa tak seronok kalau nak pergi tempat tu. Hati dia jadi macam tu. Kalau aku beli hak ni silat-silat bukan aurat pula. Mungkin kan zaman moden ni tutup aurat dia macam-macam fashion, kena hati-hati. Dia punya nak promosi tutup aurat juga, tapi nampak dalam. Dia kata kalau aku beli hak ni silat-silat hari bulan, zahir yang nampak tutup aurat, tapi aku dapat dosa. Dia mula petikai dah. Benda hak dia nak beli tu jangan sampai lupa Allah. Nampak? Dia rasa tak mau benda-benda yang dia buat ni lari daripada cinta Allah, redha Allah, cinta Rasul, ikut Nabi. Dia dah mula duk komplain benda hak dia nak buat jangan sampai luput untuk dia ingat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun jangan sampai dia langgar batas-batas agama. Dia dah mula petikai perbuatan dia sendiri. Itu dia. Itu maksudnya liak lah. Hati dah liak lah daripada dunia ni. Pangkat dan tiada cenderung ia kepadanya. Dah sampai tahap ni dia dah tak ada lagi dah rasa nak seronok tu, tak ada. Kalau pangkat pertama tadi dia ada lagi, tapi dia duk lawan sampailah satu tahap dia tak teringin dah. Tengok orang berkumpul riuh rendah, bersorak-sorai,
Bercampur lelaki perempuan dia dah tak teringin. Dia nak cari tempat yang ada jarak. Dia teringat zaman PKP. Oh, pasal apa zaman PKP Tuhan tak suruh tapi kita boleh buat. Hari ni kita pasal apa tak boleh buat pula. Campur lelaki perempuan dia dah mula buat risau. Kalau zaman PKP hak tu Tuhan tak suruh kita boleh buat. Sekarang ni hak Tuhan suruh ni pasal apa tak boleh buat. Dia mula risau. Dia boleh buat pertikaian. Ni yang kata dia dah orang panggil apa, naik satu tahap lagi. Dia dah tak teringin dah hak tu. Tak teringin nak buka aurat, tak teringin nak terlibat dengan maksiat. Walaupun terlepas dak juga tuan-tuan. Terlepas tak juga pasal kita ni manusia yang sentiasa dikelilingi oleh orang panggil apa, kehidupan dunia ni. Kehidupan dunia tak lepas daripada runtunan hawa dan nafsu dan tipu daya syaitan. Maka kita manusia biasa ni kejap-kejap jatuh, naik balik. Tengah-tengah bawa kereta ada orang lalu dengan motor besar, terangkat habis kain. Tengok juga lalu depan mata nak buat macam mana? Tutup mata kita beraksiden. Jatuh balik. Lepas tu istighfar, Astaghfirullahaladzim. Naik balik. Tu maknanya kehidupan orang yang nak menuju kepada zuhud. Dia macam tu, dia berlawan. Dia tak biar. Kerana pasal apa dia jadi orang yang dah liak daripada dunia, tahap kedua ni, ataupun murah, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Dia mudahlah. Murah hati ni maksudnya mudah dia nak tinggal. Kalau dulu pantang tengok macam apa zaman Piramli kan, orang dulu buat main nak cerita ada wayang, ada filem baru, main dengan kereta lori kan, ketuk-ketuk pekat pergi berumun situ. Ni cerita apa wayang kulit ke apa ke. Zaman Piramli, kalau tuan-tuan ingat lagi cerita Piramli, meletup daya. Tu pekat berumun. Tapi bila masuk tahap ni, mai pergi apa pun dia duk tengok, pukul dah masuk zuhur ni. Dia teringat nak pergi masjid. Malam ni ada perbincangan agama katanya. Dia mula nak bincang hak tu. Dia tak mau dah. Kita nak pergi berkumpul tak mana malam ni. Kita nak buat karaoke sikit. Tak ada lah. Dia tak mau. Dia tak mau sebut lah tu. Ni masuk dalam pangkat yang kedua. Kita tengok malam ni tentang ni. Baik, kata musannif, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Pasal apa mudah sangat dia nak tinggal? Kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nak tahu lebih baik ni hak mana? Patah balik dalil yang didatangkan musannif tadi daripada Allah Ta'ala berfirman ayat 80 surah Al-Qasas. Walaupun zaman tu tak secabar macam zaman kita tuan-tuan. Zaman tu biasa aja, internet tak ada, telefon tak ada, skrin besar tak ada. Tapi tengok Qarun, Allah, dah terpikat dengan dunia lah. Tengok Qarun baru. Kalau tengok hari ni siap dengan segala mak nenek ada ni. Payah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita boleh beramal dengan Islam ni, bukan mudah kita nak boleh beramal dengan Islam ni. Bila kita rasa mudah, maknanya kita dah masuk dalam situasi zuhud tu. Situasi tu. Sebab nak meninggalkan kesedapan dunia suatu mujahadah payah. Tiba-tiba kita rasa mudah nak buat hak bentuk akhirat, nak tinggal hak kesedapan dunia. Kita dah masuk. Baik, kita teruskan sikit lagi. Pasal apa murah hati dia ataupun mudah dia nak tinggal cenderung dunia ni? Pasal dia dah
ada dalil ataupun dia dah tahu ataupun dia dah faham dengan ilmu yang Allah anugerahkan pada dia dengan sebab usaha ataupun Allah sendiri bagi. Cuma tu payahlah tu. Allah sendiri nak bagi tu. Kalau nak tunggu hak tu, takut-takut mati dulu. Maka kena usaha cari ilmu ni supaya kita yakin apa yang kita bertindak itu melalui jalan-jalan yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Baik. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Maksud RM1 sini dengan wang ringgit lah. Kalau RM1 kita hari ni nak buat apa? Kita biasa. Ni cerita tuan pengarang tulis zaman dulu. Zaman hari tu duit yang nama ringgit-ringgit ni, dengar saja duit ringgit nampak mahal itu. Jadi kata musannif, dia buat perumpamaan orang yang dah ada pengetahuan tentang apa yang lebih baik tadi, maka hati dia mudah nak cenderung pada akhirat. Perumpamaan dia seumpama orang yang nak beli permata dengan wang ringgit. Itu maksud RM1 tu. Dia ada harta benda, dia sanggup ambil duit dia pergi beli permata, sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu. Walaupun dia sayang, nak simpan nak beli itu, nak beli ini, hak lain tiba-tiba tengok permata ni berharga, tak apalah, bawa keluar duit pergi beli. Begitulah orang yang ada ilmu, dia tahu menilai mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Baik juga dunia ni tuan-tuan, sedap, baiklah tu, tapi dapat pahala untuk masuk syurga itu lebih baik. Tapi dengan syarat kena tinggal hak ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 80 surah Al-Qasas tadi, di hujung ayat itu, wala yulaqaha illa sabirun. Tidaklah yang sebut tadi, yang sebut mana? Celakalah kamu wahai orang-orang yang terpegun dengan Qarun. Sebenarnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Allah kata orang ni tak akan bercakap macam ni, illa sabirun, melainkan mereka ni orang yang sabar. Apa maksud sabar? Mereka ni orang yang tahan diri daripada teringin kepada indahnya hidup dunia. Dia sabar. Sebab apa? Sebab dia nampak yang lebih baik ialah pahala di sisi Allah. Orang nak buat kebaikan, sebenarnya dia sabar. Tuan-tuan, kita nak semayang, kita sabar. Tuan-tuan nak duduk dalam majlis ilmu, sabar. Kalau tak sabar, tak duduk. Kalau tak sabar, tak boleh nak pergi haji. Sebab apa? Sebab banyak nak beli. Nak beli tanah, nak beli rumah, tambah lagi. Paling-paling banyak lagi duit, nak tambah seorang lagi. Macam-macam duk plan. Tapi sabar hak tu. Sebab apa? Sebab aku nak pi haji ni, tunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam, menyempurnakan rukun Islam. Kalau aku mati, aku selamat di akhirat. Bawa keluar duit pi haji. Contoh. Tu cerita kat saya termasuk lah tu. Sebab saya tak pi lagi. Bukan cerita kat orang. Jadi kita terpaksa tinggalkan keinginan-keinginan kita atas dunia kerana nak lihat hak lebih besar. Hak lebih besar. Itu dia panggil orang yang ada ilmu untuk mendapat sifat zuhud ni. Dia kena macam tu. Baik, sikit lagi pangkat yang ketiga. Tapi hak pangkat yang kedua tu, walaupun dia dah mula tak teringin pada dunia, hak tu masih rendah kata musannif. Berbanding pangkat yang ketiga, kedudukan yang ketiga ni, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Hak sampai tani tak apa dah. Tuan-tuan nak jadi macam mana pun jadilah. Tuan-tuan nak jadi orang kaya, tuan-tuan nak jadi orang sederhana, tuan-tuan nak pilih jadi orang miskin, boleh belaka. Pasal apa? Cuba kita tengok. Yang kata pangkat yang ketiga ni, hati dia cenderung kepada dunia pun tak, lari daripada dunia pun tak.
Weh, dia orang kaya. Ada kita pernah sebut hari tu kan. Ada helikopter lebih daripada 10 biji. Ustaz apa cerita, saya tak ingat. Dia pergi satu rumah orang kaya tu, panggil dia untuk buat ceramah. Dia punya hall dia, tempat dia nak bagi ceramah tu, seluas mata mana macam padang sekolah. Maknanya rumah dia besar lah. Tapi tidak mencenderungkan dia untuk lupa Allah. Apa bukti? Dia panggil orang buat kuliah di rumah dia. Dia panggil masyarakat untuk dengar kebaikan agama. Kalau dia lihat, kalau dia cinta dunia, cukuplah aku seorang kan. Hampa-hampa lah. Hampa nak pandai agama ke tak pandai ke, hampa punya pasal. Dia tak. Umpamanya, siapa di kalangan orang Islam di awal dulu, sahabat-sahabat Rasulullah, banyak orang kaya. Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Cerita tu panjang lah. Jadi mereka tak cenderung, walaupun ada kekayaan, dan mereka tak lari. Mereka tak lari, maksudnya tak tinggal dunia tu, tetap naik kereta mewah. Tok guru kita hari ni tuan-tuan, turun-turun kereta besar-besar, Mercedes, BMW, tok guru kita. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu bukannya terasa seronok dalam hati dia. Dia guna sebagai nak pergi satu tempat ya. Tak ada dia nak rasa megah. Ni tengok aku kereta besar. Tak ada. Dia pakai hebat-hebat. Hebat tahu nak. Wangi-wangian. Nak beli mahal tu orang yang tok guru kita. Tak ada masalah. Sebab bila wangi semua orang suka lah. Kalau bau busuk, lari orang. Jadi datang dunia pun tak ada masalah. Dia pun tak lari daripada dunia. Dia ambil seadanya. Kita bawa kisah apa? Nabi SAW dulu. Kalau saya nak bawa kisah ni jadi panjang. Kita baca ni. Untuk habis yang tiga ni. Bahkan adanya dan tiadanya, maknanya dunia tu ada kat dia, dunia tu tak ada ke, bersamaan keduanya pada sisinya sama aja. Dia kaya, dia susah sama. Tak ada dia nak bila kaya jadi macam Samsudin ke apa? Apa nama? Cerita Piramli kat lah. Dia dapat duit banyak ambil daripada gua. Balik belakon orang kaya. Gelak besar tak jadi kan. Dah tak berlaku. Dia kaya baik, dia miskin baik, sama je. Kalau kaya, dia guna untuk pemurah. Cerita di sini. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Dia nampak apa yang ada kat dia tak ada apa pun. Nak banding apa yang ada kat Allah, Masya Allah. Itu yang dia cari, apa yang ada di sisi Allah tu. Maka tiada berpaling hatinya kepadanya, yakni kepada dunia. Tak paling. Walaupun Allah Ta'ala bagi dia mewah, tapi dia tak lalai. Dia tak lupa nak berzikir. Dia tak pernah tinggal solat 5 waktu. Dia tak pernah tinggal puasa bulan Ramadan. Dia tak pernah tinggal puasa sunat umpamanya, dan sebagainya lagi. Ui, mewah. Hidup segala-gala mudah. Remote control semua. Remote control. Tapi tasbih di tangan. Tuan-tuan usahakan. Usahakan tasbih di tangan. Sebab apa? Sebab tasbih itu menjadi bukti kita nak menuju kepada zuhud. Tuan-tuan buatlah duduk tahun, cuma jangan masuk tandas sudah lah, duduk tasbih tandas. Tangling pegang tasbih. Biar pi orang nak kata ni berlakon warak ke apa, biar pi. Sebab itu nak menuju jalan zuhud, supaya kita ni sentiasa ingat Allah. Kita duduk tempat keramaian, kita ingat Allah. Kita duduk tempat yang sunyi-sunyi, kita ingat Allah. Kita tengah bekerja, kita ingat Allah. Kita tengah buat apa pun, ingat Allah. Begitu. Jadi orang yang pangkat yang ketiga ni,
tak ada lah nak beza kat dia. Maka tiada berpaling hatinya kepadanya kepada dunia kerana gemar atau kerana lihat. Dia tak gemar dan dia tak lari. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna. Ni tahap yang sempurna. Macam tok guru kita lah. Kita tengok banyaklah contoh. Kerana apa? Kerana mereka ambil semua tu sebagai kemudahan nak laksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tinggi daripada keduanya, lebih tinggi daripada pangkat yang kedua dan lebih tinggi daripada pangkat yang pertama. Hak permulaan lebih permulaan tadi. Kerana yang benci akan suatu berbimbang ia dengan dia. Jadi kalau kita kata aku tak mau, aku nak lari daripada dunia, kita benci dunia. Biasa kalau kita benci dunia, kita bimbang. Bimbang takut tak cukup. Bimbang takut lagi nak makan apa. Bimbang juga tak jadi juga. Kononnya tinggal dunia tapi bimbang. Gitu begini. Sebab tu dia tak boleh. Dia tak boleh, orang panggil apa? Jadi begitu bagi orang yang nak ada sifat zuhud. Dia tak boleh benci begitu. Semacam dengan yang kasih pun tak boleh juga. Kalau kasih menyebabkan dia lalai daripada Allah. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Berkata ia Rabi'atul Adawiyah bagi mereka itu, mereka beberapa lelaki tadi, jika tiada cemar hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia intaha. Habis kat situ. Jadi main beberapa orang lelaki, mereka ni berkenan kot ke Rabi'atul Adawiyah. Oleh kerana Rabi'atul Adawiyah ni seorang ahli, kita sebut tasawuf lah zaman dia, ahli sufi zaman dia. Jadi nak tunjuk kata mereka juga bersifat dengan ahli sufi ni, duk caci dunia, duk marah begitu, marah begini tentang kemewahan. Rabi'atul Adawiyah tegur mereka, hampa ni kalau nak mengorat aku, sebenarnya kalau betul hati hampa ni suci, hampa tak cela benda-benda ni semua. Gitu. Maknanya kalau ada guna, kalau tak ada diam sabar. Gitu. Duk cela-cela habis-habis lagi, duk iri hati dengan orang lain, tak boleh. Kalau hati kita bersih, maka barulah pada waktu itu kita akan mendapat sifat zuhud yang Allah Ta'ala nak kurniakan, insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Sikit lagi ni, tidak tak habis. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham, maka tiada liar ia daripadanya. Tengok, ni contoh. Orang bagi kat Sayyidatina Aisyah 1,000 dirham, dia tak lari. Kotlah, tak mau, bagi orang lain, aku tak mau. Dah, Aisyah ambil. Tuan-tuan, siapa Aisyah? Isteri kesayangan Rasulullah, dia ambil. Lepas tu, tetapi membagi-bagi ia akan dia semuanya. Pada hari itu tiada ada tinggal di sisinya suatu. Dia bagi habis, ambil. Lepas tu ambil sikit, kawan ni ambil sikit. Pekat ambil belakang, dia sedekah, dia bahagi-bahagi. Maka berkata khadamnya bagi Aisyah, orang suruhan dia lah, kata ke Aisyah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Kata khadam, awak tak ambil satu, tak mau ambil banyak, ambil 1 dirham cukup lah. Buat apa? Beli daging sikit lagi nak buka puasa, makan lah. Ambil 1 dirham. Orang bagi 1,000 dirham, tuan-tuan, 1,000 ringgit lah kita kata. Ambil lah RM1, pergi beli ayam lah, tak lagi nak buka puasa. Apa kata Aisyah? Maka menjawab ia, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Aisyah kata apa? Lah, pasal apa tak abang tadi? Kalau abang tadi aku buat kan. Nak buat apa tuan-tuan? Nak abang kata Aisyah ni sampai lupa untuk diri dia. Tu nak bagi tahu zuhud dia.
Orang bagi 1,000, ambil. Tapi dia bagi orang lain, bagi. Diri dia tak ada. Kita tak boleh lawan. Biasanya kita dapat 1,000, masuk paket dulu, lepas tu bagi orang lain sikit-sikit. Itu kebanyakan lah. Banyakkan. Tak semua macam tu. Tapi yang kata Aisyah, sebab tu bila kata kita nak gandingkan dengan para sahabat Rasulullah, tak boleh. Cuma sebagai nak puji macam gitu je, bolehlah sikit-sikit. Gitu. Maka ini pangkat terkaya. Sifat zuhud yang ada pada Aisyah ni, dia satu pangkat lagi. Dia panggil terkaya, tapi taklah terkaya macam sifat Tuhan. Yang kata Tuhan bersifat istighna tu, terkaya. Macam mana terkaya Tuhan? Dia buat kita, dia tak berhajat kat kita. Dia buat rezeki kita, dia tak minta upah pun. Taklah macam tu. Cuma apa yang berlaku pada Aisyah ni mirip apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Maknanya pangkat yang atas pada zuhud, yang lebih kurang zuhud ni, atas lagi nama dia terkaya, ada pada sifat Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan ketahui olehmu bahwasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita akan sambung pada kata-kata sebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.